العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat Allah berikan kita sama-sama dapat solat berjamaah, solat zuhur insya-Allah dan dengar tazkirah yang mana dikatakan taman-taman syurga. Yang mana kita akan hari ini kupaskan tazkirah kita tentang kemuliaan keluarga Rasulullah SAW dan menerangkan keutamaan mereka. Allah telah berfirman pada auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Dalam surah Ahzab ayat ketiga Allah berfirman sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itu dalam surah Ahzab. Ahlul bait itu siapa? Nanti kita akan bincangkan di hadis yang seterusnya. Dalam ayat lain dalam surat Al-Hajj Allah berfirman wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dikatakan dan barang siapa yang mengagungkan syariat Allah maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan pada hatinya. Makna di sini kalau kita lihat syair Allah kita hidupkan seperti solat, puasa dan seterusnya yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, kita telah menegakkan ketakwaan kita kepada Allah dalam hati kita. Sebab tu at-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa tu di hati. Hati ni dia yang menjaga hati ni Allah. Jadi kadang-kadang kita ni sebab tu kita digalakkan berdoa ya muqallibal qulub wal absar kan. Sabbik qulubana ala dini wa ala taati. Ya wahai yang penjaga hati. Yang jaga hati ni siapa? Allah. Allah jaga hati kita. Nari hati kita kadang baik, kadang tak baik, kadang kita buruk sangka, kadang kita mencaci orang, kadang kita hormat orang. Hati bertukar-tukar. Sebab tu iman tu naik, turun dan naik. Kalau naik iman tu seperti kita mulia, seperti malaikat. Atas malaikat pun ada. Tapi kalau serendah-rendah iman tu, hati kita rendah-rendah tu maknanya kita lebih kalah daripada bahaim. Bahaim ni apa? Binatang. Sebab tu kalau kita lihat hati tu main peranan lah. Jadi punca daripada hati. Jadi sebab tu dikatakan dalam ayat ini waman yu'azzim sya'airallah, siapa yang menegakkan kebenaran atau menegakkan syiar-syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, dan mereka sesungguhnya dari ketakwaan datang hati daripada hatinya. Jadi kita lihat hati itu main peranan pada seorang tu. Jadi kalau orang tu baik, insya-Allah hatinya baik. Tapi kalau orang tu kurang baik, dia mencari kesalahan orang, dia mencari begitu begini, tepuk dada tanya sela. Jadi kalau kita lihat kita nak datang ke rumah Allah untuk beribadah, bukan kita datang ke rumah Allah untuk mencari sesuatu yang tidak baik. Sebab tu datang ke rumah Allah ni ada baik. Kadang-kadang kita ikhlas, tapi dengan keadaan kita yang tak baik, dengan hati kita yang rosak, habis. Jadi itulah. Sebab tu kalau kita datang nak bergiat rumah Allah atau kita nak bergali volunteer ke apa, hati kena baik. Sebab hati ni main peranan. Takut amalan kita buat tu akan jadi sia-sia. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam hadis yang lain, hadis yang panjang, saya akan bacakan maknanya dari Yazid bin Hayyan, Ibnul Hayyan. Dia berkata, saya berangkat bersama Husain bin Sabran bin Amr bin Muslim menuju ke rumah Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu an. Ketika kami telah duduk di hadapan Husain, di hadapannya kata Husain, dan Husain pun berkata, sesungguhnya anda wahai Zaid, ini Zaid kita tahu Zaid lah salah satu sahabat telah menemukan kebaikan yang banyak. Maknanya dia telah mendapat kebaikan-kebaikan yang waktu hidupnya lah. Anda telah melihat Rasulullah SAW. Satu kebaikan yang memang kita tak dapat. Kita tak pernah tengok Rasul macam mana pun. Tapi si Zaid ni melihat bersama Rasul. Anda melihat Rasulullah SAW. Telah mendengar hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang disampaikan. Okay? Telah berperang bersamanya. Waktu perang, banyak peperangan, Zaid telah menyertai dengan Rasulullah SAW. Dan salat di belakang Rasulullah. Kata Husain bertanya pada Zaid. Sungguh anda telah berjumpa kebaikan-kebaikan yang banyak wahai Zaid. Maknanya dia macam kagum lah dengan orang sahabat yang lama yang berhidup bersama zaman Rasulullah. Jadi apa kata dia? Ceritakanlah kepada kami wahai Zaid apa yang anda dengar dari Rasulullah SAW. Maknanya sampaikan kepada kita khabar.
suatu ilmu, suatu apa-apa perkara yang kamu dengar daripada Allah SWT. Dia berkata, wahai putera saudaraku, dia kata ni Zaid cakap dengan siapa? Al-Husain lah kan. Wahai putera saudaraku, demi Allah usiaku telah lanjut. Masa hidupku dengan Rasulullah telah lama berlalu dan aku pun telah lupa sebahagian yang dulu aku ingat. Yang aku hafal lah dari Rasulullah SAW. Maknanya ada aku ni sekarang dah lanjut umur. Tak tahu umur dia berapa, dia tak taruh dalam ni. Kalau kita buka sirah baru kita tahu ada hadis ni umur para sahabat lah yang dia kita terangkan nanti. Maka apa yang aku ceritakan kepadamu terimalah dan apa yang tidak maka janganlah memaksaku menceritakan. Kata Husain lah. Mana dia ceritakan tentang kebaikan, tentang apa yang perlu kita tahu tentang hadis yang akan dibentangkan tadilah. Maknanya cerita yang kisah yang akan dibentangkan. Kemudian dia pun bercerita. Siapa bercerita? Anas lah. Ataupun para sahabat siapa? Zaid lah. Okay. Dia bercerita apa? Berdirilah. Dia kata, dan dia bercerita, berdiri Rasulullah pada suatu hari berkhutbah di tengah-tengah kita. Maknanya satu ketika Rasulullah berkhutbah, berdiri berkhutbah dengan sahabat di tengah-tengah para sahabat di sebuah sumber mata air yang disebut Khum. Nama satu tempat lah. Okay. Terletak antara Mekah dan Madinah. Maknanya tempat tu terletak antara Mekah dan Madinah. Dan Zaid menceritakan beliau memuji Allah. Ini Rasulullah memuji Allah, menyanjunginya dengan tahmid, dengan pujian-pujian yang ni dan menasihati dan memperingatkan kemudian mana dia memperingati dan dinasihatkan. Kemudian dia bersabda, amma ba'du. Apa dia kata? Sahabat Rasulullah SAW bersabda, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Rasul kata, aku ni seorang manusia seperti kamu. Kamu manusia, aku manusia. Tiada kelebihan kat situ. Memang betul. Kita dengan apa yang lebih daripada sisi Allah adalah orang bertakwa kepada Allah SWT. Okey. Jadi maknanya aku ni manusia dan kamu manusia. Okey. Dan dikatakan sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia, tidak lama lagi utusan Tuhanku akan datang dan pasti akan menyambutnya. Maknanya tak lama utusan Tuhanku akan datang. Siapa? Malaikat maut lah akan datang dan kita akan pergi je. Kita pun akan terjumpa sama je. Kita nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga, mati dulu. Orang mati baru masuk syurga. Yang hidup tak akan masuk syurga. Kena mati dululah. Kat dunia kena mati. Barulah kita dijamin masuk syurga lah. Okay. Jadi aku pasti akan menyambutnya. Maknanya kedatangan malaikat itulah. Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang agung. Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kamu ya umatku dua perkara. Yang pertama adalah kitab Allah. Maknanya Al-Quran lah. Rasulullah tinggalkan kepada kita. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Bukan cahaya je, petunjuk. Siapa pandu pada kitab Allah, dia akan dapat petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitab Allah dan peganglah teguhlah dengannya. Dalam hadis yang lain, dia kata bukan pegang. Dia kata gigit dengan garham kita yang last. Maknanya kalau kita gigit makanan dekat gigi ke depan, kalau kita tarik, boleh cabut kan? Tapi kalau dengan garham yang kuat, ini belakang sekali, kita gigit daging, nak tarik ada payah, betul tak? Jadi makna hadis lain kata, kalau ni Al-Quran dan Sunnah, gigit. Mana peganglah orang kuat tu. Macam itu sekali dia istilahkanlah dalam perbicaraan tersebut. Maka beliau menyeru dan menganjurkan untuk mengikuti kitab Allah. Makna melaksanakan. Menyeru, menganjurkan. Menyuruh supaya membaca, menghafalnya kitab Al-Quran. Okay? Dan mengikut dia. Okay, kitab Allah. Kemudian beliau bersabda. Dan keluargaku, yang ini keluarga para sahabat lah, para Nabi. Keluarga Nabi. Keluargaku, aku peringatkan kalian, mana keluargaku, aku peringatkan kalian, takutlah kepada Allah terhadap keluargaku. Maknanya takutlah kepada Allah terhadap keluargaku. Makna di sini, keluarga Nabi ni Ahlul Bait. Okay. Dan maka Husain pun bertanya kepada saya lah, siapakah keluarga Ahlul Bait tu? Okay. Siapakah keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW? Husain tanya kepada Zaid lah. Okay. Wahai Zaid, bukankah isteri-isterinya termasuk Ahlul Bait? Okay. Dia menjawab, isteri beliau termasuk Ahlul Bait beliau. Okay. Akan tetapi Ahlul Bait
beliau adalah orang-orang yang haram memakan sedekah sesudahnya. Kalau kita nak tahu Ahlul Bait Rasulullah SAW, mereka tak boleh makan sedekah. Macam kita, orang sedekah kita boleh makan. Itulah. Tapi Ahlul Bait Rasulullah tidak boleh. Tak boleh terima sedekah. Begitu kalau kita refer balik sejarah satu orang Nasrani kalau tak silap, dia tahu satu ketika, dia tahu para nabi yang diutus oleh Allah, mereka tak akan makan sedekah. Jadi dia orang Nasrani. Okay? Jadi dia nak tahu yang Rasulullah tu nabi. Pernah satu ketika dia datang, Rasulullah sedang mengajar, tak silap di Madinah ke sana. Dia datang, dia bawa makanan, wahai Rasulullah, ini adalah sedekah, makanlah. Tak tahulah dia bawa makan kurma ke, makan, yang penting makanan. Jadi Rasulullah ambil, Rasulullah suruh sahabat, makanlah, makan, sahabat makan. Jadi si Nasrani perhatikan Rasulullah, betul ke ni Nabi? Kalau dia tahu kalau dalam buku dia, Nabi ni tak makan bab sedekah. Tak akan makan orang yang bersedekah. Harta sedekah dia tak akan makan. Jadi Rasulullah suruh makan, sahabat makan. Dia tak makan. Jadi kedua hari dia datang besok lagi, dia bawa lagi. Bawa lagi makanan, sama juga. Wahai Rasulullah, ni ada makanan, ni adalah sedekah berdoa, silalah makan. Jadi Rasulullah kasih para sahabat makan semua. Rasulullah tak makan. Dia tengok, dia perhatikan, betul ke ni Nabi? Sebab dia nak lihat, sebab akhir Nabi lah daripada kaum Arab kan. Jadi yang hari ketiga, dia bawa makanan sama juga, dan dia kata, ya Rasulullah, ini adalah hadiah. Hadiah daripada fulan Rasulullah beri hadiah. Hadiah merupakan barang makanan. Jadi Rasulullah bagi-bagi para sahabat dan dia makan makanan tersebut. Jadi baru dia tahu, oh inilah Nabi yang dikatakan dalam buku Injil mereka. Akhir Nabi lah. Jadi nak tengok betul tak? Jadi betul lah. Jadi bukan Nabi je, hatta Ahlul Bait mereka pun tidak boleh. Dia katakan Ahlul Bait diharamkan memakan makanan sedekah sesudah aku. Okey. Jadi Husain pun bertanya, siapakah mereka tu Ahlul Bait dia sesudah dia selain daripada isteri-isteri dia? Zaid pun berkata, mereka adalah keluarga Ali. Sayyidina Ali lah, anak-anak dia ke bawah. Okey. Keluarga Aqil. Ni kan ada dia kaum kerabat dia lah. Keluarga Ja'far. Keluarga Ja'far ni, Ja'far pakcik Nabi lah dan ke bawahnya lah. Dan keluarga Abbas. Sayyidina Abbas lah, dia punya pakcik dia juga. Jadi mereka ni semua adalah Ahlul Bait. Takutlah kerana pada mereka. Makna takut pada mereka tu, bukan kita takut ni, takut kita menganiayai mereka juga. Tidak boleh cakap pasal mereka. Kadang-kadang kita ada orang tak kisah menghina Rasulullah kan, hina para sahabat, hina anak keluarga kita, tak boleh. Takutlah kan. Takut apa? Takut kemurkaan Allah kepada kita. Kita tak tahu. Okay? Dan dia bertanya, mereka semua itu diharamkan makan sedekah? Dan dia jawab, ya. Zaid bertanya apa? Husain bertanya kepada, adakah mereka semua diharamkan makan sedekah? Dia kata, ya. Jadi kita lihat di sini, hadis ni kemuliaan yang terletak kepada keluarga Rasulullah SAW. Okay? Dalam satu riwayat, ingatlah sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara agung. Yang pertama adalah kitab Allah, iaitu tali Allah, ini agama Allah dan kitab Allah lah. Barang siapa mengikutinya pasti berada di atas petunjuk, dan yang meninggal pasti akan dapat kesesatan. Ini adalah apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat begitu nasihat ataupun hadis yang dibentangkan, yang disampaikan, menunjukkan kita kena teguh pegang Al-Quran dan hadis. Ada orang, saya pernah jumpa, aku tak percaya Al-Quran, aku percaya hadis. Saya pernah jumpa, ada orang pula, dia percaya hadis, dia tak percaya Al-Quran. Pening kepala saya tengok. Ada lah, anti hadis. Dulu ada grup ni anti hadis, ada anti Quran. Dia percaya hadis je, dia tak percaya Quran. Tak boleh. Kalau kita tak pegang di antara dua, kita dikatakan sesat. Terkeluar daripada agama Islam. Auzubillah min zalik. Kalau bila kita jumpa orang tu, kadang-kadang dia dagang keyakinan dia, kita nasihatkan dia. Tapi kalau dia tak nak, terserah, doakan dia, Allah, semoga Allah berikan hidayah pada dia. Jadi ya, na'udzubillah min zalik lah. Ada, saya pernah jumpa. Saya tak percaya, saya pun
panas lah dah. Tapi kita sebagai nak berdakwah apa, kita kena cool. Kita kena relax. Sebab Rasulullah pun dia, orang marah sama dia nak bunuh dia pun dia tetap senyum dan dia tetap balas dengan tindakan baik. Tapi kalau kita tidak, kita ni yang lemah iman ni, orang kalau kasar dengan kita mereka kasar lagi kan. Kita balas. Rasulullah tidak. Walaupun musuh nak bunuh dia pun, dia masih letak kasih simpati dan kasih sayang pada Rasulullah. Sebab mereka tak tahu pada Rasulullah. Jadi begitulah kita lihat keberkahan ataupun sifat akhlak Rasulullah yang ditunjukkan, yang kita boleh contohi. Dan Rasulullah menggalakkan kita juga untuk pegang dua ni, Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tidak sesat di kemudian hari. Jadi kenapa? Kerana Al-Quran itu adalah petunjuk dan hidayah. Cuma kita je kadang-kadang terlepas nak baca Al-Quran. Beruntunglah pada siapa yang boleh membaca Al-Quran dan mengamalkan bacaan Al-Quran. Kan? Sebab tu orang kalau baca Al-Quran atau hafal Al-Quran, dia katakan seperti kiramil barara. Kiramil barara seperti malaikat bersama mereka. Ataupun berjalan dengan malaikat. Itu kalau orang yang baca hafal Al-Quran. Sebab itulah kalau kita lihat dalam orang yang menghafal Al-Quran, waktu mati dia pun macam-macam lah. Kita lihat kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Semoga kita termasuk golongan mereka lah. Walaupun kita tak hafal Al-Quran, tapi kita masih lagi membaca Al-Quran dan masih lagi mencinta Al-Quran. Diorang tidak, Quran dia buang aja. Saya pernah nampak juga. Na'udzubillah min zalik kan. Semoga kita tidak menjadi dari orang-orang begitulah. Dan semoga kita diberikan hidayah. Dan saya rasa sampai situ saja, insya-Allah. Yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang diri saya dan kelemahan saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah, dengan surah wal asri, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk dalam rahmatnya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ما يقربها من القول والأمل والنية والاعتقاد ونعوذ بك من النار ما يقربها من القول والأمل والنية والاعتقاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.